Lubang ni penting supaya akar ni dia akan masuk tu ke dalam lah. Dia tak merosakkan akar. Okey, saiz satu lah. So kita buat lubang lagi satu. Okey, sekarang kita tengok ni pokok durian Musangki ditanam lebih kurang dalam 4 bulan lepas, tapi dia mati. Kenapa mati, Gil? Sebab kemungkinan dah dia punya tanah ni beresit. Okey, lagi? Kekurangan air. Ya. Yeah. Susah. Okey, cuba kita tengok sebab apa mati dia. Cuba korek korek. Korek pokok dia. Dia kadang dia ada jangkitan kulat. Dia panggil kulat putih Cabut. Akar putih. Cangkul kita tengok macam mana. Cangkul. Jangan bawa gitu, cangkul lah. Okey. Besar sikit dia. Okey. Cuba tengok. Tapi akar dia sebenarnya akar dia pun apa ni? Bersimpul, pegang ke? Okey, sekarang kita tengok akar dia bersimpul. Itu antara sebab dia tak boleh membesar. Dia bersimpul, kat sini dia bersimpul ni. Sepatutnya akar ni dari sini dia turun ke bawah. Kan? Dia bersimpul. Mungkin dalam plastik bag dia dah terlampau lama lah. Baiklah, ini ada satu lagi kes ya. Pokok apa ni, durian yang tak naik-naik. Ini cuba kita tengok sebab apa ya. Baik, kita cuba gali. Dan seperti biasalah, yang tadi tu akar dia bersimpul. Kali ini tengok macam mana pula. Tapi saya rasa ada dua sebab je utama. Yang pertama sekali akar bersimpul. Keduanya memang pokok ni tak sihat lah. Ini pokok saya beli pun, dulu saya beli harga murah je. Tak RM12, RM15 itulah. Dia memang tak naik lah. Kadang-kadang dia terlalu lama duduk dalam dalam bag polybag itu kan. Dan akar dia pun dah tak boleh naik dah. Kita tengok dia pun akar dia pun kurus. Kurus sangat. Memang tak upaya lah. Lagi satu dia punya batang dia tu, dia dah keras. Dia bukannya lembut lagi. Jadi memang nampak gaya memang itulah antara sebab kenapa pokok bantut lah. Yang ni akar dia pun memang tak menarik lah. Kalau tengok dia, akar dia pun macam ada jangkitan kulat. Ada kulat berwarna putih kat situ. Itulah antara sebabnya. Okey, baiklah ya. Yang saya tunjukkan ini adalah benih durian lah. So saya ada semai lebih kurang dalam 6 batang. Lebih kurang 6 batang saja, tak banyak. Benih ni saya ambil daripada benih durian kampung di kebun bapa mentua saya lah. Dan durian kampung memang sedap lah. Rasa dia memang special. Saya tak tahu jenama apa, jenis apa, tapi memang durian kampung sebab pokok dia terlalu tinggi lah. Dia lebih tinggi daripada pokok getah. Dia ditanam di cecalah pokok getah, tinggi sangat. Jadi kalau nak ambil pucuk dia untuk dijadikan dikawinkan dengan pokok durian kampung memang payahlah. So saya ambil biji dia, saya semai. InsyaAllah lah. Nanti kalau ada rezeki saya akan kahwinkan balik lah dengan pokok yang asal. Tapi kalau tidak saya semaikan sajalah. Sebab dia memang durian kampung, saya rasa rasanya mungkin akan samalah seperti pokok asal. Dan rasanya memang special lah. Rasanya sedikit pahit. Dan dia penting sekali dia bergas lah. Menyengit. Dia punya bau menyengit. Kalau terasa dia ada sengat. Ada sengat tu yang special lah. Jadi saya akan cuba semai. Pertama sekali kita sediakan tanah di polybag lah. Ni tanah ni saya ambil daripada kebun saya oleh kerana ialah kan saya duduk di kawasan taman, memang nak dapatkan tanah memang payahlah. So saya ambil daripada tanah kebun saya dan saya tambahkan sikit dengan tanah hitam, tanah bakar sikit dan saya letak campurkan sikit dengan baja lah, baja organik sikit. Dan saya akan cuba sediakan lebih kurang dalam 6 bag. 6 bag polybag lah saya akan cuba tanam. Saya gunakan polybag yang bersaiz 10 kali 12. 10 kali 12. Sebab itu, siapa yang masih belum subscribe channel saya ni, jangan lupa subscribe lah ya. Berilah sokongan sikit. Channel saya, Aku Denan. Denan yang mana?
Akulah Denan. Itulah. Jadi kalau saya perlu subscribe lah. Dan tinggalkanlah komen dan yang seperti sekali like. Okey. Baiklah, kita cuba sediakan lebih kurang dalam 6 beg lah. Di dalam lebih kurang dalam 6 kita masukkan sebab kita benih yang saya semai pun lebih kurang dalam 6 je. Saya nak pakai lebih kurang hanya dalam dua batang pokok je. Jadi kita cubalah. Mana tahu kan kita akan dapat rasa buah yang sama. Yang penting sekali saya nak tunjukkan kenapa akar tu bersimpul. Sebab akar tu bersimpul semasa di pusat semaian lagi tau. Mungkin cara penanaman dia tu ada sedikit salah ataupun dia tanam cara cepat. Yang dimaksudkan cara cepat tu adalah kerana kalau nak tanam benih ni kita kena berhati-hatilah sebab akar daripada pokok ni dia masih lembut. Jangan kita meredah tanam yang cocok je. Itu je bakal akar dia bersimpul. Ini pendapat saya lah. Kalau betul mungkin betul. Kalau salah mungkin salah. Sebab itulah kalau nak tanam pokok durian, kita nak pilih benih, kena tanam pokok banyak lah. Mungkin 100 batang, 200 batang kat kebun kita kan. Jangan beli dalam satu nursery saja. Kita campur. Mungkin ada 50 batang nursery A, 50 batang nursery B. Ya selebihnya nursery yang lain. Supaya jangan ambil nursery sama. Kalau rosak semua lah. Itu pendapat saya lah. Ambil daripada lain nursery. Itu pendapat saya lah. Okay, so kita siapkan 6 beg dan kita akan start tanam. Juga perlu diingatlah bila dah semai dalam polybag ni jangan lupa siram dan jangan letak terus di bawah cahaya matahari yang sangat terik. Dia congkil lah dia. Ni akar dia. Ya. Dan kita kena buat lubang. Jadi lubang yang kita buat tu kena betul-betul besar. Ni selalunya kadang-kadang kalau dia tanam banyak-banyak, dia gali, dia tu buat lubang atau kadang-kadang tak lubang ke pun. Dia ambilnya benih durian tu dia cocokkan saja. Lubang ni penting supaya akar ni dia akan masuk tu ke dalam lah. Dia tak merosakkan akar. Okey, saiz satu lah. So kita buat lubang lagi satu. Ni tu buat lubang. Dan kita cabut lah. Jadi bila kita cabut je daripada tapak semaian tu, kena pastikan akar yang kita cocokkan, yang kita semaikan ke dalam lubang yang telah kita korek di polybag tu, tu kena betul-betul besar lah. Supaya, yelah, akar tu masih lembut. Kalau tu bantai benang wajar, itu yang akar tu tersimpul tu, dia akan naik ke belakang atas. Seperti gambar yang saya tunjuk ni. Itu masalah dia. Ini antara sebab kenapa akar tu dimasukkan dengan akar bersimpul. Ya. Tanam. Tanam. Ni yang takut dia bersimpul sikit. Jadi kita pastikan lubang dia besar. Okey, sebab itulah kalau kita nak, kata orang play safe lah, nak selamat. Kalau kita tanam pokok durian yang banyak mungkin dalam 100 pokok ke 200 pokok ke, saya rasa lah pendapat saya lebih baik kita ambil 50 batang dalam nursery A, 50 batang lagi kita beli dengan nursery yang lain. Kadang-kadang nursery yang menjual benih anak durian ni, kadang-kadang pekerja dia kita tak tahu kan macam mana kan, mungkin nak cepat ke sebagainya. Dia cabut je daripada tapak semai tu, dia bantai cucuk je terus ke dalam polybag. Itu kadang-kadang akar dia bersimpul. Sebab saya ni dah terkena pada diri sendiri, sebab itulah saya berani cakap.
Itu cerita dia lah. Ini sajalah yang dapat saya sharekan dalam video saya kali ni ya. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Ni ada satu, ni batang atas dia simpul. Tapi tak kisahlah. Itu kurang cerita. So kita dapat 6 batang lah. Cuma ini belum cukup apa, masih bersimpul. Saya akan pastikan dia teruskan untuk tegak ke atas lah. Baiklah, inilah keadaan 6 batang pokok yang saya semai. Dan nampak gayanya macam biasalah. Dalam banyak-banyak 6 tu ada juga yang tak kurang sihat dan sebagainya, tak kisahlah. Yang penting saya nak 2 batang saja. So gaya pada pokok yang ini dan yang belakang tu, okey, insya-Allah nanti saya akan tanam di kebun saya. Mungkin dalam sebulan lagi ke bolehlah saya tanam. Dan kalau ada rezeki saya akan dapat benih pokok asal ya. Dia punya siun pokok asal saya akan kawinkan, jika tidak jadi pokok anak kampung lah dia. Dan itu saja fokusnya saya. InsyaAllah akar dia tidak bersimpul ni. Saya cukup teliti berkaitan dengan akar dia. Itu saja. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkanlah komen. Dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.